Doktor. Ya, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. So soalan pertama, audio dan video okey? Alhamdulillah okey. Alhamdulillah. Clear, Okay. Ustaz. Alright, if it's not if anything is not okay, you let us know cepat-cepat sebelum apa-apa jadi. Okay, saya nak share screen sekarang, sekejap ya. One minute. Okay, so sampailah kita ke pelajaran kita insya-Allah. Kalau ada gangguan bunyi daripada tempat lain ke apa ke, cepat-cepat beritahu saya. Mungkin anak saya terlalu bising ke apa ke. Alhamdulillah, partisipan kita ada lebih kurang 40 orang. Sedap saya. Hari ini kita akan masuk dalam satu perjalanan, satu journey untuk belajar beberapa hadis daripada Sahih Al-Bukhari. Daripada Sahih Bukhari, iaitu kitab yang kita anggap paling sahih dari segi kitab hadis lah. Very famous book. Sahih Bukhari ada beribu-ribu hadis, lebih kurang 7 ke 8 ribu hadis. Dan Imam Bukhari dia pecahkan semua ini ke dalam 96 kitab yang dinamakan kitab. Jadi ada kitab iman, ada kitab solat, ada kitab adab, ada kitab tentang peperangan, ada kitab tentang sejarah, ada kitab tentang kelembutan hati. So hadis-hadis dalam kitab kelembutan hati ni, ini ialah kitab yang ke-81. Kitab yang ke-81. Semua sekali ada 90, kita anggap 95 lah. Ada 95 kitab. Bermula dari kitab permulaan wahyu, iaitu kitab yang pertama, sampailah ke kitab yang hujung. Sekejap, sampailah ke kitab yang hujung. Iaitu kitab, saya nak share screen sekarang. Semua boleh nampak? Is it clear? Nampak. Okay. So sampailah ke Kitabut Tauhid, iaitu kitab ke-95 tu. So banyaklah hadisnya. Saya pernah ajar kitab tentang kelembutan hati ni di beberapa tempat sampai habis. Maksudnya nak habiskan buku ni, nak habiskan kitab ni, insya-Allah tak susah lah. Tetapi dia mengambil masa lebih kurang, sekejap let me check. Kurang macam 3 bulan macam itulah kalau kita jumpa setiap minggu. Bagusnya ialah kitab ini, kitab kelembutan hati ataupun kitab Riqaq, hadis-hadis dalam yang kita akan belajar hari ini dan setiap minggu insya-Allah. Sifatnya bukanlah untuk membuat hukum.
Kita dah banyak sangat belajar tentang hukum sebenarnya. Jadi tujuan kita belajar kitab Riqaq ni, kitab kelembutan hati ataupun kitab yang melembutkan hati. Dalam buku ni disebut kitab yang melunakkan hati, that means to soften your heart. Ini bukan tentang hukum, tetapi melihat diri sendiri. Adakah adakah kita sudah cukup faham tentang manusia, tentang dunia, tentang orang lain, tentang diri sendiri, dan tentang akhirat, tentang Allah dan sebagainya. Jadi kalaulah kefahaman itu lebih banyak, kalau kita lebih faham, insya-Allah hati kita lebih lembut. Susah untuk kita jadi orang yang kasar sebenarnya bila kita lebih faham tentang apa realiti hidup, apa realiti kematian, dan apa realiti behavior manusia lah, manusia punya perangai dan sebagainya. Okey. So jom ini bagi siapa yang biasa dengan pengajian kitab, pengajian hadis, mungkin soalannya ialah adakah ini pengajian meriwayatkan hadis? Maksudnya pengajian bersanad. Jawapan dia ya sebenarnya. Sebab saya dapat kitab Sahih Bukhari kan daripada guru saya, dan guru saya belajar dari guru dia. Maksudnya dibaca keseluruhan kitab. Membaca kitab ini kepada guru dia, dan guru dia kepada sampailah ke Imam Bukhari, kemudian naik atas sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kiranya kita tengah mengaji kitab bersanad. Cumanya sebagai orang muda macam saya ni belumlah tua sangat. Saya baru berumur 43 tahun. Jaranglah untuk orang muda macam saya ni untuk memberi sanad kepada orang. Tapi beri ke tak beri ke, inilah pengajian bersanad lah. Sebab saya ada sanad dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi jom kita start. Kitab Riqaq. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Riqaq. Tentang kelembutan hati. Right? An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dari Ibnu Abbas bahawa dia mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dua nikmat. Dua nikmat, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia lalai sebenarnya bila dia ada benda tu, iaitu nikmat kesihatan wal faragh, dan nikmat masa lapang. Ini hadis yang pertama yang keluar daripada kitab Kelembutan Hati, menunjukkan bahawa Imam Bukhari yang mati sekitar 256 Hijrah, maksudnya lebih kurang 1200 tahun dulu, dia menganggap hadis ni sangat penting. Dalam banyak-banyak hadis, dia letakkan hadis ni sebagai pertama. Dia menganggap inilah dia punca manusia, bermasa, relax sangat, tak nak berusaha untuk menambah kebaikan yang dia ada, membantu sesama manusia, menjadikan dunia ini tempat yang lebih selesa untuk didiami kan, make the world a better place kan, iaitu nikmat sihat, as-sihhatu wal faragh, nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Alhamdulillah, kita semua yang sedang ada dalam grup ni tengah belajar, dan ada yang tengah tengok melalui Facebook Brother Lim. Kita bahawa kita boleh ikuti kelas ini menunjukkan bahawa kita ada dua-dua nikmat. Kita sihat, kita boleh duduk, boleh dengar. Kita taklah mengaduh kan, aduh sakit kan, kita tidak berada di hospital. Alhamdulillah, taklah demam teruk ke sangat ke, dan kita juga ada masa lapang. So alhamdulillah, inilah dia dua perkara yang manusia lalai di dalamnya, dan semoga kita tidaklah lalai. Kalaupun kita lalai, kita cepat-cepat ingat hadis ni. Cepat-cepat ingat hadis ni apa? Aku tak patut biar je ni. Maksud waktu lapang yang ada kan. Saya bagi contoh lah. Waktu lapang yang ada,
cepat-cepatlah buat something good lah. Contohnya WhatsApp ke kawan, apa khabar kau? Lockdown ni kau okey ke tidak? PKP ni. Jadilah, itulah satu kebaikan yang sangat besar tu. Bertegur sapa sesama kawan-kawan. Sebab kita tak tahu apa yang dia tengah lalui, apa susah yang dia tengah hadapi. Antara kesenangan yang kita boleh atau perkara-perkara baik yang kita buat dalam masa lapang kita ialah dalam WhatsApp group lah. Assalamualaikum, semua sihat ke? Jadilah. Ataupun yang lainnya apa? Ambil nombor akaun saudara-saudara kita yang ada masalah. Mungkin tengah susah sekarang. Banking je RM20 ke, RM10 ke. Cakap je nak bagi duit raya kat budak-budak. Supaya manusia rasa bahawa orang lain masih ingat pasal dia. Walaupun RM5 sebenarnya. Apa sahaja kebaikan, insya-Allah dia bersifat baik. Jadi, janganlah kita jadi orang yang lalai dengan dua nikmat yang Allah bagi. Sebab nanti, kalau Allah dah tarik benda ni, dah tak lapang dah. Dah tak lapang dah dan tak sihat dah. Maka susahlah kita kan. Dan, kita selalu sangat dengar, apa dia? Yang 5 perkara sebelum 5 perkara. Itu ialah hadis riwayat Hakim. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara tu. Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, dan lain-lain kan. Itu hadis pertama. Jom kita tengok hadis yang kedua. Sebenarnya, kalau kita tengok skrin ni dia banyak perkataan kan. Telah menceritakan kepada kami Al-Makki bin Ibrahim, tengah mengkhabarkan kepada kami Abdullah bin Sa'id dan ni. Ini semua ni sanad je. Ini semua nama-nama orang yang mungkin tak sesuai pun untuk kita. Kita mungkin tak minat pun nak tahu siapa yang riwayat kepada siapa. Tapi ini yang kita nampak ni ialah satu benda yang sangat penting untuk ahli hadis. Sampai mereka rasa mereka buat kesimpulan hadis ini hadis yang kuat. Sebab tu Imam Bukhari masukkan dalam kitab dia. Tetapi untuk kita orang awam, yang kita nak pentingkan, yang kita nak tengok ialah apa kandungannya. Macam mana aku nak guna dalam hidup aku. Jadi kerja saya ialah nak ambil bahagian yang sesuai untuk kita. Bahagian tak sesuai, ada banyak cerita saya boleh cerita. Ibnu Abbas ni siapa, ini siapa. Tapi panjanglah ceritanya dan takut-takut bukan semua orang minat nak tahu semua detail ni kan. Sebab ilmu ni sangat luas. Dia memang lemaslah kita dalam ilmu ni kalau kita nak cek semua sekali lah. So, cukuplah kalau kita faham bahawa dua perkara ini membuatkan manusia lalai. Ataupun manusia lalai. Hadis yang kedua dari Anas. Okay. Jadi kalau siapa yang tak nak tengok pun, screen share saya ni, tak apa, dengar je cakap saya ni. Dengar je cakap saya sebab saya akan bacakan balik. So insya-Allah tak akan terlepas. Dan insya-Allah next time kita akan share PDF buku ini, buku Sahih Bukhari bahagian ini kepada kawan-kawan. Siapa yang nak print out ke, bolehlah nak jadikan macam buku, boleh diconteng-conteng dan dilukis atas kotak. Buat masa ini, saya cadangkan adakan satu kertas dan tulislah hadis pertama kan, hadis kedua, apa yang dia belajar lah. Nanti bila dah dapat kitab ni, kita tahulah hadis pertama ialah hadis tentang dua nikmat tu. Hadis yang seterusnya dari Anas bin Malik, bahawa Nabi bersabda. Nabi kata, la aisha illa aisyul akhirah. Fa'aslih al-ansar wal muhajirah. Nabi bersabda, tidak ada kehidupan. La aisha illa aisyul akhirah. Tidak ada kehidupan melainkan hidup akhirat. Maka ampunkanlah ataupun perbaikilah keadaan ansar dan muhajir. Kalau kita baca hadis ni saja, kita mungkin tak faham apa yang Nabi cuba nak sampaikan dan bila dan kenapa. So kita kena baca hadis terusnya. Hadisnya ialah tentang sewaktu kami dalam perang Khandaq, iaitu perang Ahzab tahun 5 Hijrah, berlaku satu perang yang perang parit tu, yang digali parit yang besar tu dekat depan Madinah. Sebab orang Islam di Madinah tengah menghadapi satu bala tentera yang ramai. Sangat ramai sampai mereka jadi sangat takut sebenarnya orang Madinah, orang Islam waktu tu.
Mereka gali parit. Dalam gali parit tu, makanan pula tak cukup, mereka ikat perut. Dalam susah payah tu, mereka takut pula tu. Dalam takut, susah pula tu, nak gali parit dengan panasnya, dengan makanan tak cukupnya, ikat perut dengan batunya. Bila Nabi melihat semua ini kan, Nabi kesian sebenarnya kepada orang Islam. Sebab apa? Sebab lepas ini kita akan berperang, dan perang ni perang yang sangat besar. Sampai Allah sebut dalam Quran, Allah kata, sampaikan wa balaghatil qulubul hanajir. Allah kata dan sampai jantung kamu ni, jantung kamu ni sampai ke kerumpung dah. Punyalah sesak nafas dia, punyalah risaunya orang Islam. Nak tunjuk betapa risaunya orang Islam waktu tu. Sampai ke sini dah. Dan Allah sebut, dan kamu sudah mula bersangka-sangka kepada aku dengan sangkaan-sangkaan yang tak baik. Ataupun kamu mula bersangka-sangka yang tak baik. Orang Islam dah mula sangka dah, apa dia? Matilah kita kali ni. Matilah kita. Itulah sangkaan dia. Kalah kita ni, habislah kita ni. Allah tolong ke tidak ni. Jadi dalam keadaan itu, Nabi SAW, dia kesian kepada orang Islam ni, yang gali parit, yang susah payah ni, yang kotor-kotor badan semua ni. Kesian berusahanya kamu semua. Dan lepas ini, mungkin separuh dari kamu akan mati dalam peperangan ni. Kan? Mungkin separuh akan mati. So, tak sempat pun nak merasai kemenangan lah. Sebab orang Islam akan menang sebenarnya. Dan bayangkan, beberapa tahun je lepas kejadian ni, akan ada zaman Abu Bakar, kemudian zaman Umar, Rom dan Parsi sebahagiannya jatuh. Sampai ke zaman Umar. Kemudian zaman Osman, tak ada apa-apa sangat yang berlaku. Kemudian zaman Ali, banyak peperangan sesama orang Islam, tak apa. Masuk zaman Bani Umayyah, perluasan kuasa menjadi sangat pesat lah, luasnya kuasa. Dan kemudian di hujung-hujung, Bani Umayyah sampai boleh menguasai sebahagian dari Spain, Andalusia, Damaskus, Syria, Parsi. Kiranya Parsi, Rom semua memang dah habis lah. Senang cerita lah. Punyalah luas sampai kayanya mereka. Dan punyalah kayanya mereka. Punya kayanya mereka dan punya enjoynya. Sampai Khalid Ibn Walid kan, waktu dia pergi perang, waktu dia dah menang, dia duduk bersama tentera dia. Dia kata macam mana? Puas hati kamu? Best kan? Best kan? Nikmat kan kita ni? Kita dapat jalan sampai jauh macam ni, tengok negara orang punyalah cantik. Makan buah-buahan yang kawan-kawan kita dekat Madinah tak boleh makan. Kita pula dapat duit, dapat harta rampasan perang. Tahu tak apa Khalid kata? Khalid kata kan, kalau pun Allah tak balas usaha kita ini di akhirat, di dunia ni banyak dah kita dapat. Kalau Allah tak balas. Tetapi Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allah balas pula. Dahlah kita enjoy dekat dunia ini dengan peperangan-peperangan ni, kita dapat macam-macam. Dalam perluasan kuasa, kita akan dapat tanah, kita akan dapat harta dan sebagainya. Nanti di akhirat Allah bagi lagi nikmat. Itu kata Khalid bin Walid. Tetapi itu ialah orang macam Khalid dan lain-lain yang akan hidup beberapa tahun selepas kematian Nabi. Tetapi jom kita cakap tentang orang yang Nabi SAW tengah tengok ni, tengah gali parit tahun 5 Hijrah. Susahnya kamu semua. Nabi pun terlantunlah dari mulut Nabi. Allahumma, ya Allah, la aisha illa aishul akhirah. Hakikatnya kan, hakikat hidup sebenarnya akhirat. Dunia ni apalah sangat hidup kan? Apalah sangat hidup kat dunia ni. Kemudian Nabi pun sambung, faghfir lil ansari wal muhajir. Dan ya Allah ampunkanlah dosa orang Ansar dan Muhajirah. Maksudnya ya Allah ampunkan dosa kawan-kawan aku ni. Susah dia orang hidup kat dunia. La aisha illa aishul akhirah. Ini kata-kata ini kan, saya selalu ingatkan diri saya sendiri bila saya ada masalah, bila saya tengah ditekan ataupun tertekan, tengah susah. Saya akan ingatkan diri saya kata apa? Inilah hakikatnya kan. La aisha illa aishul akhirah. Tak ada hidup sebenarnya melainkan hidup akhirat. Maka hidup kat dunia ni kita bertahan je. Kita bertahan. Sebab satu masalah dia akan bertali arus kan. Tak habis-habis kan. Satu demi satu. Jadi akhirnya la aisha, tidak ada hidup yang sebetul-betulnya, yang hakikatnya, melainkan hidup akhirat. Semoga Allah ampunkan kita. Itu kita dah sampai ke hadis ketiga.
Kemudian hadis seterusnya tentang apa hakikat dunia ini. Nabi kata di syurga tu kan, dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi, Nabi kata tempat ataupun cambuk cambuk ni maksudnya cemeti lah. Cemeti ni tali je sebenarnya. Anggaplah ni tali kan. Macam tali ni. Tali ni ada orang buat untuk pukul unta supaya dia jalan kan. Kuda ke unta kan. Kata tempat cemeti ni, tempat cemeti ni benda murah je sebenarnya kan. Tali-tali gitu je. Tempat ini kan lebih baik. Tempat ini, ruangan ini ataupun cemeti kat syurga ni, di syurga tempat ini yang sikit je tempat cemeti ni lebih jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian Nabi pun sambung. Nabi nak cakap betapa agungnya syurga. Betapa agungnya syurga dan betapa dunia ini nilainya sebenarnya sikit aja. Betul lah dalam hadis yang lain Nabi kata, kalaulah dunia ini ada nilai. Kalaulah Boy, kau bang hukum makan. ada orang tak mute kan. Kau memanglah kena main. Kalaulah dunia ni ada harga, walaupun walaupun sebelah sayap lalat kan, walaupun sebelah sayap lalat kan ringan sangat, lalat tu dah ringan dah, sayap ni lagilah ringan. Kalaulah dunia ni ada makna ataupun ada nilai setakat itu, nescaya Allah takkan bagi air kepada orang yang derhaka kepada dia. Apa nak bagi air kan, setitik air pun tak payah nak bagi. Tetapi dunia tak ada benda. Sebab itulah kita tengok kat dunia ni orang zalim pun boleh hidup, orang jahat pun masih hidup, dan dia makin zalim. Dia bertambah zalim, bertambah jahat, dan dia sambung kejahatan dia, dia sambung kezaliman dia, masih hidup lagi. Kadang-kadang matinya mati senyum aja. Yang kita pula sakit hati kita, sakit hati kita. Ish, elok je hidupnya, anaknya pula belajar tinggi, pergi luar negara, mewah, kereta banyak, rumah banyak. Pada kita, ya Allah, tengok aku ni semayang, aku jaga, aku menjaga silaturahim, aku buat itu, buat ini, tapi kehidupan aku macam ni aja kan. Aku cuma pegawai kerajaan, aku cuma dapat gaji 2-3 ribu sebulan, dan itu aja hidup aku. Naik gaji pun RM90 dulu. Dulu saya ingat lagi waktu saya kerja kerajaan, kenaikan gaji ialah RM91 setiap tahun kan. RM91 dia dalam 12-13 tahun dulu. Jadi nak ceritanya, mungkin kita akan kata, kenapa aku orang yang ikut ajaran apa yang Allah ajar kan, apa yang Nabi suruh, tapi kenapa hidup aku susah ataupun taklah sesenang orang yang zalim. Jawapan dia apa? Jawapannya, dunia ni tak ada nilai sebenarnya. So biarlah sesiapa sahaja enjoy di mana dia berada, bukan kerja kita untuk menilai. InsyaAllah. Kemudian Nabi pun sambung, Nabi kata, dan sesungguhnya berangkat di pagi hari ataupun sore hari, pagi hari. Maksudnya berangkat ni maksudnya travelling lah. Travelling, keluar dari rumah kamu di pagi ataupun petang, jauh lebih baik daripada dunia, dunia wa ma fiha, dan apa yang di dalam, jauh lebih baik. Maksudnya bila engkau keluar dari rumah untuk berjihad, maka dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka bila sebut pasal jihad, jihad tidaklah semestinya jihad pembunuhan ataupun jihad peperangan, tetapi kita keluar dari rumah untuk bawa beras daripada Speedmart, kita nak ambil food pack kan, RM150 satu family katakan, kita siapkan, kita keluar dari rumah, keluar daripada keselesaan kita, siapkan food pack untuk 50 orang, lepas tu kita bawa ke 50 rumah, kita bagi semua ni. Ini semua ialah fisabilillah. Maksudnya kita sudah keluar dari rumah kita, keluar daripada comfort zone kita. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. InsyaAllah. Hadis seterusnya, lepas satu hadis lagi mungkin kita akan berhenti untuk komen. Ke nak bagi komen, sesiapa nak bagi komen, ke dalam chat ada orang cakap apa-apa ke? Saya sebenarnya tak biasa gunakan aplikasi Zoom,
Jadi maafkan saya untuk kali pertama ni. Nanti saya makin pandai. Okeylah, insyaAllah. Setiap minggu kita akan jumpa kan. So, ruangan chat, okey, smooth katanya. Tak ada apa-apa soalan kat ruangan chat. Okey. Soalan? Brother Eric ada, Nurafidah ada. Gambar Brother Eric senyum aja. Ada soalan? Jangan tengok siapa dalam grup ni. Oh, kita dah ada 70 orang dalam grup. Alhamdulillah, ada Azlan, ada Eric, ada Faiza, Fatihah Zakaria, Hafizah Rusli, Analizan, Hikmat ada, Hanis Jamil. Oh, banyak, Alhamdulillah. Thank you so much sebab join program IDT ni. So, siapa yang ada soalan, kalau malu nak tanya, boleh type dalam chat. Dan siapa yang juga ada dalam Facebook, kalau siapa dalam Facebook dan ada soalan daripada sana, boleh tak letakkan dalam chat kita ni. Jadi kalau semua diam, kita sambung ya. Diam tu tanda apa? Tanda tak suka ke? Tanda tengah refleksi diri ke? Okey, sambung. Ustaz Suhaimi pun ada, Masya Allah. Saya ada 2 gambar lagi Ustaz Suhaimi. Belakang dan depan. Ustaz punya green screen ni. Assalamualaikum Ustaz. Jadi sambung. Mana saja saya pergi. Baik. Jadi ini satu lagi hadis yang sangat menarik pada pandangan saya. Sangat menarik, iaitu tapi suara saya masih okey ya? Dari Abdullah bin Umar. Dia kata Nabi SAW datang kepada aku dan dia rangkul bahu aku. Dia pegang bahu aku. Dia letak tangan atas bahu aku. Okay. Kemudian Nabi kata apa? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Nabi kata jadilah kamu di dunia ini ka'annaka gharibun, seperti orang yang asing, stranger, foreigner. Aw 'abirus sabil, atau mungkin ataupun kau jadilah kat dunia ni seperti 'abirus sabil, iaitu orang yang dalam perjalanan. Allahu Akbar. Jangan lupa kita tengah belajar hadis riwayat Bukhari. Maksudnya hadis-hadis ini alhamdulillah tak perlu dipertikaikan, dia memang kuat. Jadi dalam bab hadis ni kuat ke tidak dah tak perlu jadi isu dah. Sekarang ni kita nak ambil pelajaran daripada hadis-hadis ni. Nabi kata, jadilah kamu kat dunia ini ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu kat dunia ni, dan Nabi tengah bercakap kepada satu orang yang beza umur dengan Nabi lebih kurang 40 tahun. Maksudnya pakcik sangat Nabi kepada Ibnu Umar. Sebab Ibnu Umar semasa perang Uhud, dia berumur lebih kurang 14 tahun. Jadi kalau kita kira-kira balik, beza umur dia dengan Nabi ialah waktu perang Uhud Nabi berumur 56 tahun. Jadi gitulah, lebih kurang bezanya 40 tahun. 40 tahun lah So, satu yang kita faham, kita dapat tengok betapa Nabi ni macam melayan semua jenis masyarakat. Dan semua orang macam kawan-kawan dia untuk Nabi. Kan? Nabi letak tangan atas bahu, kau macam ni lah. Nak bagi nasihat kepada Ibnu Umar yang muda lagi ni. Nabi kata, jadilah kamu kat dunia ni ka'annaka gharib, macam kau orang asing. Apa yang kita faham daripada hadis ni ialah mungkin cara yang senang untuk kita hadap dunia ni. Tak boleh tidak kan kita kena mengaku bahawa dunia ini susah. Dunia ni bukan tempat yang senang untuk hidup. Mana ada benda senang? Ada manusia kata aku nak hidup seorang. Aku tak perlukan sesiapa dalam hidup aku. Ya ke? Macam mana engkau terror pun nak hidup senang, akhirnya engkau terpaksa juga keluar pergi kedai. Akhirnya kena jumpa orang juga. Akhirnya nak pergi beli roti canai, kena pergi kedai mamak juga.
Kan macam mana terror duduk seorang pun akhirnya kita kena call seseorang, contohnya Grab food, dia kena datang. Dan dia ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dia bagi plastik bungkusan makanan dan kita ambil. Macam mana hebat kita pun kita tak boleh duduk saja. Dan manusia ni kalau kita katakan bestnya rehat kan, bestnya kita dapat rehat. Tengok lockdown ini, ramai orang dapat rehat dalam keadaan gaji jalan. Maknanya dia tak ada komplain pasal kewangan dia, tapi dia komplain pula boringnya rehat. Rehat lama pun salah. Rehat lama salah, kerja banyak salah, famous sangat salah, orang tak kenal pun salah. Kita ni manusia serba salah aja. Sebab ini kehidupan dunia. Kehidupan dunia yang susah. Saya bagi contoh. Kan ramai orang kata kalau aku dapat tidur ni aku tidur 10 jam. Kalau dapat tidur 1 hari aku nak tidur. Ya ke? Betul ke nak tidur 1 hari? Bagi dia tidur 3 hari tengok. Ataupun bagi dia tidur seminggu. Tahu apa jadi tak? Dia punya kulit kat belakang mula rasa panas-panas. Bagi dia 2 minggu macam tu, akhirnya kulitnya akan pecah. Dia akan ada dipanggil bed sore, pressure sores. Apa maksudnya? Akan ada luka tau di badan kita sebab terlalu lama baring. Tengoklah orang yang sakit, yang baring terbaring lama kan, akhirnya dia akan ada luka dekat bahagian badan dia yang pressure kena dekat katil, sampai orang kena beli pula mattress. Mattress apa tu, tilam yang supaya tilam tu boleh angin akan masuk dan keluar kan, supaya pressure di badan kita ni tak sama masa yang sama. Kalau pressure ni satu tempat aja memang luka kalau seminggu hidup ni. Punyalah lemahnya kita, punyalah susah sebenarnya hidup ni. Jadi dunia yang susah ni, dunia sementara ni, kita kena sedar. Ni sementara ni sementara. Apa sahaja masalah, dia sementara. Apa sahaja kesakitan, dia sementara. Apa sahaja senang pun sementara. Dan semoga Allah masukkanlah kefahaman ni dalam hati kita semua, termasuk saya sekali yang mengajar ni. Sebenarnya satu nikmat untuk saya dapat mengajar kitab Sahih Bukhari, kitab Kelembutan Iman, dengan harapan hati-hati kita semua ni boleh macam dipukul-pukul lah oleh hadis-hadis ni. Sebab manusia ni hatinya makin lama makin keras. Kalau kita biarkan tanpa apa-apa nasihat, tanpa apa-apa peringatan, kita akan jadi keras. Kita rasa kita betul. Kita rasa kita tahu. Tetapi bila kita dengar hadis-hadis ni, seolah-olah hadis-hadis ni ialah macam pukulan kepada hati kita. Lembut sikit. Macam mana setahu saya lah, saya tak pandai masak sangat. Tapi saya tengok daging kan, daging yang liat akan dipukul-pukul kan, dipukul-pukul sebelum masak ni. Dengan harapan dia jadi lebih empuk bila masak kan. Macam itulah agaknya hati-hati kita. Dia perlu dipukul, tapi bukanlah pukul sangat. Dipukul dengan lembut-lembut dengan hadis-hadis tentang kelembutan hati. Jadi apa nasihat Nabi kepada Ibnu Umar? Jadilah kamu di dunia ini, kun fid dunya ka'annaka gharibun, seperti engkau ni orang asing. Jom kita tengok contoh orang asing. Kalau dulu kan kita ada orang Pakistan, orang India, orang Bangladesh contohnya yang bekerja di Malaysia. Cuba tengok rumah mereka macam mana. Kita bukan nak contohi mereka cara hidup di dunia ni, tapi cuba tengok contoh. Tengok rumah orang Bangladesh, mereka akan hidup lebih kurang 12 orang, 10 orang satu rumah. Itu nombor satu. Okay. Dan gaji yang mereka dapat, saya nak tanya, rumah mereka tu, ada tak mereka cat? Cat tak rumah yang mereka duduk? Tak. Ada tak mereka tukar pintu tu jadi grill, jadi electric gate kan, supaya automatic tekan apa. Ada tak mereka beli kereta besar-besar? Tak. Biasanya mereka akan beli, kalau paling terror pun beli motor walaupun itu secara haram, ataupun naik basikal. Dan basikalnya bukan basikal mahal, sebab basikal ada pilihan kan, ada pilihan basikal 2,000 dan ada juga basikal RM200. Jadi perasan tak, semuanya simple-simple aja. Tapi kalau kita tengok negara dia, kampung dia, kita akan tengok, wah, besarnya rumah kau. Besarnya rumah kau, cantiknya catnya lah, apa, plaster ceiling apa kan. Tahu kenapa? Sebab itulah negeri dia yang sebenar. Di Malaysia ini bukan negeri dia. Jadi dia tak akan banyak invest, dia tak akan banyak spend duit di sini, tapi dia hantar duit balik kampung ke isteri dia, bina rumah sampai ada 5 bilik, 6 bilik. Dan itu yang terjadi juga kepada kawan-kawan kita dari Indonesia. Di rumah kita dia jadi maid kan, dia tolong kita uruskan anak-anak dan sebagainya.
duit yang kita bagi kat dia 900, 1,200 ke apa ke, dia akan hantar semua sekali kat sana, tinggal mungkin RM100 untuk prepaid dia kat sini. Sebab makanan dah selesai dah oleh majikan. Dan cuba tengok nanti, selepas tahun, selepas 2 tahun, siaplah rumah ni. Dengan siap dia ada beli bisnes lagi supaya anak dia boleh mulakan bisnes kat sana. Lepas 5-6 tahun, dia pula akan minta balik dan dia akan pergi join kat sana dan hidup dengan lebih baik. Sebab apa? Di Malaysia ini dia orang asing, dia orang gharib, dia orang asing. Dan dia anggap negeri betul dia ialah Indonesia. Negeri betul dia ialah Bangladesh, India, Pakistan. Jadi Nabi suruh Ibnu Umar dan begitu juga nasihat kepada kita. Dunia ni kita buat macam tu dah lah. Jangan terlalu memasak. Jangan terlalu pasak bumi ni. Maksudnya kita cengkam bumi ni seolah-olah kita takkan keluar dah. Foundation kat dunia kita ni dalam sangat. Macam foundation nak bina KLCC tu. Dalam tau dia. Piling tu dalam. Seolah-olah macam bangunan ni tak patut runtuh, tak patut jatuh, tak patut rosak. Punyalah sayangnya kita kat dunia ni kan. Punyalah kita rasa ataupun kita mungkin tertipu bahawa dunia ini selama-lamanya sebenarnya sekejap je. Kalaupun bumi ini bumi yang akan ada lama, lagi 1,000 tahun mungkin atau 50,000 tahun, jasad kita ni akan rosak juga. Lepas 30 tahun, 10 tahun, mungkin 5 tahun. Mungkin 5 hari, mungkin 5 minit kan. Jadi, jadilah di dunia ini seperti orang asing. Jadilah kat dunia ni seperti orang asing. Aw'abirus sabil. Ataupun lebih baik daripada itu. Asing pun tidak. Asing at least dia duduk sini. Dia foreigner. Dia duduk sini dah setahun, 2 tahun, 5 tahun. Dia duduk sini. Tapi Nabi kata, atau lebih baik daripada itu apa dia? Engkau anggaplah engkau ni, engkau hanya lalu aja. Berhenti untuk singgah ni. Sesuai dengan apa yang Nabi sebut dalam hadis, dan kita akan jumpa hadis tu saya rasa insyaAllah dalam Kitabul Riqaq ni. Nabi kata, mali wali dunia. Apalah aku dengan dunia ini? Aku hanyalah seorang pengembara yang aku berhenti sekejap berteduh di bawah pokok. Kemudian aku sambung perjalanan. Jadi pokok itulah dianggap dunia. Kita singgah sekejap dan kemudian kita akan jalan. Sebenarnya, kalaulah semua orang ataupun cukup orang fikir macam ni, maka sistem politik kita akan jadi lebih baik. Sebab manusia yang mengisi sistem tu akan jadi lebih baik. Sebab apa? Singgah je. Jadi orang yang singgah ni dia akan buat baik. Dia takkan berkira sangat. Malahan ni, orang yang singgah-singgah ni, kalau setakat lah, katakanlah saya singgah satu negara kan. Saya pernah travel beberapa negara kan. Saya harap kita semua pernah travel kan. At least pergi ke Singapura ke, Indonesia ke kan. Betul tak? Bila kita kat sana, kita berlebih kurang je sebenarnya. Kita tak berkira semua benda. Sebab kita nak lalu je. Jadi kalau pun ada orang nak cari gaduh dengan kita, oi orang Malaysia, Malaysia tak boleh katanya. Kan diorang suruh kata Malaysia boleh. Slogan Malaysia boleh ni famous. Di apa tu, slogan Malaysia boleh ni famous dalam di apa tu, di luar negara. Tapi mereka nak kutuk kita ni, Malaysia tak boleh. Ataupun dia kutuk Perdana Menteri yang kita sayang agaknya, Mahathir jahat, Najib jahat, Muhyiddin Yassin jahat. Kita mungkin, kalau kat Malaysia mungkin kita akan lawan. Sebab dia parti politik lain, kita parti politik lain. Sebab itu negara kita. Kita mungkin akan lawan, at least lawan mulut. Tapi kalau kita kat Thailand, kat Indonesia, apa kita buat? Yelah. Kita mungkin akan senyum-senyum aja. Kemudian kita akan berlalu. Sebab apa? Sebab airport, kita kena sampai airport dalam masa 2 jam. Kita kena tengah naik taksi ni dan taksi tengah marah dengan kerajaan Malaysia. Dengan orang Malaysia. Taksi tu tengah kata orang Malaysia, mungkinlah orang Malaysia ni ramai tak nak baca buku, malas, gitu gini kan. Kita mungkin akan just berbasa-basi je, ya ke, okay. Sebab apa? Ini bukan negara kita. Itu negara Indonesia, itu Filipina, itu Thailand. Kita tak ada masa pun nak layan. Sebab apa? Airport. Flight dalam 3 jam lagi kan. So itulah dia hakikat orang yang travelling. Semoga kita jadilah orang macam travelling. Kita just buat je kebaikan, sebab kita akan lalu ni. Kita akan tinggalkan tempat ni, kita akan pergi ke tempat yang lain. Kemudian Ibnu Umar pula menambah.
Ibnu Umar waktu dia dah tua dah ni, waktu dia dapat nasihat ni, dia berumur 15 tahun, mungkin 16 tahun. Ya? Mungkin Ibnu Umar berumur 15-16 tahun. Yang Nabi letak tangan atas bahu dia. Tapi bila Ibnu Umar sendiri pula akan tua. Banyak tahun dia akan hidup selepas kewafatan Nabi sampai ke tahun sampai ke tahun 70-an Hijrah, Ibnu Umar masih hidup lagi. Bayangkan Nabi wafat pada tahun 11 Hijrah, Ibnu Umar akan hidup sampai ke 70-an Hijrah. Lamalah dia hidup. Jadi dia pula bila dah berumur, dia pula bagi nasihat tambahan kepada anak-anak buah dia, kepada kawan-kawan dia. Dia kata apa? Dia kata, "Idza amsayta fala tantaziris sabah." Bila engkau sedang tengah petang, jangan tunggu pagi. Kau tengah petang, siang-siang ni, tengah petang, kau jangan tunggu pagi. Kemudian kata, "Wa idza asbahta fala tantaziril masa." Apabila engkau tengah berpagi-pagi, jangan tunggu sampai petang. Wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika. Ini nasihat dari Ibnu Umar. Dia kata, kalau bila engkau sedang petang, kau jangan tunggu pagi. Dan bila kau tengah dalam pagi, kau jangan tunggu petang. Maksud dia, jangan tangguh-tangguh. Jangan tangguh apa? Jangan tangguh kebaikan. Sebab kita tengah dalam perjalanan. Jadi kalaulah katakan ya, saya bagi contoh lah. Kita orang senang. Kita boleh makan dekat KFC, kat McDonald. Kita tengah makan dengan anak-anak kita ni. Kemudian nampaklah dekat cermin kan. Kat cermin ada orang, ada budak. Nampaklah comot dia. Nampak susah dia. Kita tengah tengok dia punya cermin dia macam ni. Tengah tengok kita makan. Budak tu mungkin umur 8 tahun gitu. Kita pun kesian. Kesian kan? Kesian. Alah, apalah sangat seketul ayam yang kita makan ni. Kita tengah makan ramai-ramai ni, kita akan belanja RM200. Jadi kita pun rasa, budak tu pun kita boleh bagi sebungkus ni kan. Bagilah satu meal. Snack meal ke apa. Tapi kita rasa macam, takkan nak keluar sekarang kan? Tak apa, makan dululah. Jom lepas makan, lepas 1 jam, sembang-sembang, kita keluar daripada KFC tu, entah kita jumpa, entah tidak. Budak yang kita nak bagi sedekah. Kita nak berbaik dengan dia tu. Itulah contoh. Apabila kau tengah petang, kau jangan tunggu pagi. Apa dia patut kita buat tadi? Nampakkan dia. Ambil je sebahagian makanan, cepat-cepat pergi jumpa dia. Adik, makan adik. Makanlah, pergi bagi ke ayah ke apa. Ataupun, adik nak masuk tak? Dia makan dengan kami. Ataupun pergi duduk sana dengan ayah kau. Ayah adik. Makanlah, pakcik belanja. Apa sahaja. Nak buat baik, buat sekarang. Jangan tangguh-tangguh. Ibnu Umar, waktu tu umur dia dah lanjut lah tu. Dia tengah bagi nasihat. Maksudnya, dalam pengalaman hidup kita ni mengajar kita untuk apa? Apa kebaikan buat lagi cepat-cepat. Jangan tangguh-tangguh. Dan saya dah jumpa beberapa orang yang macam ini, alhamdulillah. Memang sangat memberi inspirasi. Buat baik cepat-cepat. Now, buat aja. Walaupun sikit. Jangan tangguh-tangguh. Apabila kau tengah pagi, jangan tunggu petang. Apabila kau petang, jangan tunggu pagi. Begitu juga bila kita dah buat salah. Cepat-cepat minta ampun. Cepat-cepat minta maaf. Sebab apa? Dunia ni sementara je. Kan sama juga masa katakan kita ada masalah dengan Pak Long, kita ke Pak Su, ke Mak Su, ke Mak Long. Kan? Ada problem. Apalah sangat. Dunia ni kan sementara, kita belajar daripada hadis-hadis ni. Apa kita patut buat? Ambil telefon sekarang juga. Mungkin kita tengah Zoom sekarang ni pun, tak apa, ambil telefon sekarang juga, WhatsApp dia. Ataupun sekejap lagi lepas habis ni, nak habis dah ni. WhatsApp dia, Pak Long, sorry lah Pak Long, hari tu saya kasar sikit. Pak Long, gini. Ataupun kawan kita, ataupun saudara kita, sesiapa sahaja. Just say sorry. Apa dia? Kenapa? Sebab dunia ni kan sementara je. Kenapa kita nak susahkan hati orang? Dan kenapa kita nak angkat, nak dukung beban tu? Betul tak? Kita nak galas beban tu. Sampai mana kita nak begini? Sebab orang yang tengah travel, dia takkan kumpul banyak barang. Betul tak? Saya dah jumpa satu orang dan cerita dia ni saya akan cerita sampai saya mati mungkin. Sebab saya dah cerita-cerita dia lebih kurang berpuluh-puluh kali. Saya ada satu kawan, dia orang Sepanyol. Saya jumpa dia on the way lah.
dia nak pergi. Masa tu saya duduk di Kelantan. Dan orang ni dia nak pergi ke Pulau Perhentian. Tapi masa tu hujan lebat ke apa ke, jadi dia kat tengah jalan dia cuba hitchhike. Saya pun ambil lah dia dan saya offer kat dia, nak tak tidur rumah aku dulu, esok aku hantar kau sampai ke jeti. Kata, baiknya, okey lah, that's nice. Saya pun bawa dia ke rumah, duduk kat rumah kan. Saya tengok beg dia kecil aja. Dan bila saya interview dia lah, maknanya sembang-sembang dengan dia, rupanya nombor satu saya dapat tahu yang dia suka tengok kartun. Nombor dua saya dapat tahu yang dia dah travel lebih kurang 2 tahun. 2 tahun tak balik rumah kat Sepanyol tu. Wah, dia dari Malaga, Sepanyol. Dia macam terkejut. 2 tahun kau tak balik? Dia kata, travel as many country as possible. Okay, interesting. Tapi beg kau macam sikit je. Kecil je beg ni. 2 tahun pun. Tahu dia kata apa? Dia kata, awal-awal dia travel, dia bawa banyak baju, banyak seluar. Tapi lama kelamaan dia faham yang ini semua buat berat aja. Sebab dia nak jalan ni. Kebanyakan masa dia akan cuba jalan sebanyak yang boleh. Ini semua akan memberatkan dia. Akhirnya dia faham yang untuk buat perkara ini, apa tahu apa dia buat? Dia akan beli satu t-shirt dan mungkin 2 t-shirt. Pakai basuh, sampai hancur t-shirt tu, beli t-shirt yang baru. RM5, RM10 dia kata. Beli t-shirt baru dan pakai basuh sampai lusuh, hancur. Next. Kemudian, kalaupun dia beli buku tu dia takkan simpan. Dia suka baca, tapi dia takkan simpan dalam beg. Apa dia buat? Habis baca, sedekah kat orang. Tinggal mana-mana ataupun pergi exchange, book exchange. Ada program-program di beberapa negara dan bandar untuk exchange book. You bagi one book, you can take another book. Dia kadang-kadang tinggalkan buku kat taman. Tinggal je buku mana-mana, bagi kat orang. Masya Allah, mind blown. Inilah dia contoh Abirus Sabil. Orang yang dalam perjalanan. Apa dia? Tak payah simpan macam-macam. Tak payah nak simpan macam-macam. Macamlah kita nak duduk dunia ni lama sangat. Lepaskan je. Kalau kita boleh analogikan barang, buku, baju, seluar. Si kawan saya ni yang nama dia Michael. Kalaulah kita umpamakan ini dengan emosi. Emosi negatif semua berat sebenarnya. Dia alladhi anqadha zahrak, yang memberatkan belakang kamu. Yang memberatkan kamu punya belakang ni. Kenapa kita nak simpan? Itu nasihat untuk diri saya dan kawan-kawan juga sekalian. Jangan simpan, jangan bawa jalan. Sebab apa? Berat. Lepaskan. Selagi mana boleh lepas. Selagi mana boleh maafkan cepat-cepat. Selesaikan cepat-cepat. Allahu Akbar. Kemudian Ibnu Umar pula sambung dia punya nasihat. Dia kata wa khus min sihatika lima radika, dan ambillah waktu sihat engkau sebelum datangnya sakit. Ambil, kau tengah sihat kan, kau maximiskan, capitalize atas kesihatan kau. Kau tengah sihat, buat baik cepat-cepat. Sebab bila kau dah demam, kau nak angkat phone pun kau tak larat, betul tak? Bila kita dah sakit kan, kita tak ada mood nak angkat phone pun, kita nak tolong orang pun lemah. Projek-projek yang kita plan pun akan jadi tertangguh sekejap. Sebab apa? Tengah sakit. Wa khus, dan dia kata apa? Wa min hayatika limautika, dan ambillah daripada hidup kau sebelum datangnya mati. Maknanya inilah modal kita. Modal kita ialah sihat, modal kita ialah hidup. Jom kita buat baik sebanyak yang baik. Dan saya nak bagi satu mungkin ayat-ayat terakhir dalam sebelum kelas kita berakhir kan. Selalu dalam pelajaran agama, bila kita kata buat baik, terus kita akan fikir sembahyang, puasa, zakat. Buat baik aja, solat lebih banyak. Buat baik aja, zakat lebih banyak. Puasa lebih banyak. Sebenarnya kan, kita lupa buat baik ini sangat luas sebenarnya. Termasuklah sampai senyum kepada orang yang kita sayang. Senyum kepada kawan-kawan kita. Termasuklah bertanya khabar. Termasuk juga memberi RM5 kepada orang yang kita tak kenal. Termasuk semua-semua sekali. Termasuk semua-semua sekali kebaikan. Termasuk share link yang contohnya ada kelas-kelas macam ni, share link dengan kawan-kawan. Jomlah join belajar ini. Termasuk juga belikan buku. Termasuk dalam kebaikan ialah bersifat dan bersikap baik kepada anak-anak kita sendiri. Ini semua perbuatan baik ni. Sebab apa tahu? Saya nampak trend. Kalau cakap pasal baik aja, mesti terus fikir tahajud. Kan? Terus fikir tahajud, terus fikir solat, terus fikir puasa.
Ini satu pemikiran yang tak berapa tepat. Sepatutnya kebaikan itu ialah kebaikan kita secara peribadi dengan Allah, itu satu. Kemudian kebaikan berbuat baik sesama manusia itu. Dan jangan lupa, Allah lebih-lebih tak perlukan kebaikan dari kita. Faham ke maksud saya? Maksudnya, Allah tak perlu sangat pun kita punya tahajud. Yang perlukan tahajud tu ialah kita. Maksudnya bila kita bertahajud, hati kita lebih lembut. Dan kemudian di siang-siang harinya, atas kelembutan hati itu kita akan berbuat baik kepada masyarakat, berbuat baik kepada anak-anak, kepada isteri, kepada suami. Bukanlah orang yang tahajud tu esok pagi dia bangun dan dia pandang rendah kepada orang lain. Engkau ni geng-geng tak semayang tahajud. Rugi betul. Tengok aku ni, dah seminggu ni 3 hari berturut-turut dah aku bangun tahajud. Ini sebenarnya bisikan dari syaitan. Kalaulah kita dalam ibadat kita mengkeraskan lagi hati kita, mengkeraskan perkataan kita, cara kita, maka something is wrong. Sepatutnya lagi banyak ibadah, lagi dekat dengan Allah, lebih lembut sesama manusia. So, ada ke soalan? Ada ke dalam chat ke apa? Ini hadis yang terakhir untuk hari ini. Nanti kita sambung hari Rabu depannya. Chat ada 11. Jom kita dengar, kita baca chat ya. Hajah Madinah kata, Waalaikumsalam. Hajah, semoga selamat belajar, mendapat ilmu manfaat. Ya, betul. Suara okey, suara okey. Kata pun, doktor di klinik ke? Saya bukan, Afifi. Saya dekat rumah. Pun mendengar, nak dengar sambil buat kerja. Afifi kata smooth, video okey. Alhamdulillah. Ada siapa-siapa lagi yang nak bagi komen, apa-apa soalan ke? Dan IDT ada letak untuk membantu usaha dakwah, layari dengan klik di bawah untuk sumbangan serendah RM30 sahaja. Sumbang untuk dakwah. Saya rasa sumbangan ni macam ada sumbangan bulanan ke apalah. Tengok what a good reminder. Kita di dunia ni hanya sebenarnya pengembara. Allahu Akbar. Terima kasih Allah. Ada soalan lain, bagilah feedback walaupun Assalamualaikum tak apa. Sebenarnya hidup manusia ni, tengah jogging Afiqi, Masya Allah. So, dalam hidup kita ni kan, sebenarnya connection is very important. Connection sesama manusia, dia buatkan kita, dia fuel tau, dia jadi satu bahan bakar dalam hidup kita sebenarnya, motivasi. Ada 5-6 orang bagi salam kat aku, apa khabar kau kan, walaupun bukan bantuan duit ke apa ke, tetapi kata-kata yang baik tu sendiri kan satu sedekah yang sangat mahal. Sambil dengar kan. So okey, kalau begitu siapa yang ada dalam Facebook yang tengah broadcast dia punya kelas ni, kalau ada soalan-soalan daripada situ, letaklah dalam sini, tolonglah saya. Join kelas depan ni setiap hari Rabu, insya-Allah setiap minggu hari Rabu kita akan ada kelas ni. Pukul 10.30. Patutnya pukul 10.30 sampai pukul 12 kot 12 lah lebih kurang So soalan, jom kita tengok soalan. Adakah dengan susah nak memaafkan ahli keluarga yang sering bully tu, kesedia hati kita belum lembut? Zian tanya. Susah nak memaafkan ahli keluarga ya? Sebenarnya kan, kalau kita berada dalam satu situasi yang teruk, kita kena berusaha untuk keluar daripada situasi yang teruk. Sebab tak ada manusia yang boleh endure. Contohnya kan, mana ada manusia yang boleh duduk dalam awan kan? Tempat yang panas, 50 degree Celsius, 60 degree Celsius dan duduk dalam tu dan bertahan. Tak, matilah kita. Kan? Jadi, begitu juga dengan situasi-situasi keluarga. Kalaulah situasi keluarga itu sangat teruk, maksudnya contohnya mak jenis sikit-sikit melenting aja. Jadi mungkin mak ada masalah personality, ayah pula sikit-sikit akan campak barang, mengamuk, sepak, terajang walaupun tak ada kesalahan. Ikut mood dia. Mungkin dia minum arak ke, ambil dadah ke, adik-beradik pun macam tu, katakan contoh. Maka itu ialah satu keadaan toksik untuk kita. Kita tak boleh berterusan duduk macam tu kononnya nak jadi anak yang baik. Sebab itu dah tak kira dah masuk anak baik ke tidak ni.
maka kita kena berusaha untuk keluar daripada keadaan. Dan cara yang terbaik ialah cari jalan supaya kita boleh pergi kerja ke, ataupun duduk asrama ke, ataupun kerja jauh sikit ke, je lah. Dengan pelbagai alasan yang ada. Sebab keadaan yang toksik, kita tak boleh berada dalam keadaan tu terus macam tu. Memang sangat-sangat tak bagus. Tetapi lepas kita dah lepas daripada situasi yang buruk tu, jadi tak kena buli dah, tak ada dah kena zalim, timbul satu lagi masalah. Boleh tak kita maafkan orang tu? Inilah masalah yang mungkin ambil masa, mungkin tak banyak masa. Boleh tak kita maafkan orang? Jawapan dia ialah kita digalakkan untuk memaafkan. Tapi ingat, bukan wajib untuk memaafkan. Okay? Jadi bagi orang yang sudah zalimi kita, dalam hukum Islam tidak ada hukum wajib memaafkan manusia. Sebab ada sahaja di kalangan para sahabat yang dibuli dan dia akan angkat tangan dan dia tak maafkan orang tu. Malahan dia doakan, ya Allah tunjuklah kat dia apa yang dia buat kat aku. Biar dia kena, dia menipu ya Allah, dia menipu pasal aku, dia fitnah aku. Kau kenalah kat dia apa yang sepatutnya, apa yang dia patut dapat. Maka akhirnya orang tu akan kena juga fitnah, terkena juga apa yang dia buat pada orang. Maksudnya, memaafkan orang bukan wajib. Tetapi, memaafkan orang itu ialah perkara yang satunya perkara mulia. Nombor dua, dia perkara yang meringankan hati kita. Sebab menyimpan dendam ini benda yang berat. Benda yang mengisi ruang hati. Akhirnya, kalau kita banyak sangat dendam, kita akan susah untuk berkasih sayang. Susah kita nak move on sebenarnya. Contohnya seorang perempuan yang dia ada dendam dengan adik-beradik dia, ataupun mak dia, ataupun ayah dia. Macam mana dia nak jadi isteri yang baik kepada suami dia? Sebab dia akan sentiasa ada dendam. Kalau dalam bahasa psikologi, dia akan kata orang ni ada trauma, trauma yang tak selesai. Jadi macam mana dia nak jadi isteri yang baik, mukanya manis, boleh senyum, boleh happy-happy dengan keluarga dia? Susah. Sebab apa? Dia masih ada dalam hatinya, kalau hatinya 100% bulat, maka 90% hatinya diisi dengan dendam ataupun tak puas hati ataupun rasa dizalimi. So rugilah hidup kita kan. Setiap hari ialah hari yang penting untuk manusia. So, seboleh-bolehnya cuba duduk betul-betul dalam keadaan yang tenang. Cuba fikir balik. Apa yang aku nak sebenarnya daripada hidup? Apa yang mungkin mak ayah kita buat kepada kita, ataupun anak buat kepada mak ayah kan? Apa sahaja kejahatan sesiapa sahaja, kena ingat, mereka juga manusia. Mereka juga manusia yang tengah struggle dengan struggle mereka sendiri. Ada orang yang ada masalah anxiety. Ada orang ada masalah depression. Ada orang masalah personality. So, dengan sedikit ilmu tentang kepelbagaian manusia dan masalah-masalahnya, harapannya ialah supaya kita bolehlah terima bahawa nobody is perfect. Tak ada orang yang perfect. Itulah dia yang mak kita tu, contohnya kita tak puas hati agaknya, mak kita dah meninggal contohnya. Sampai hati dia buat gini, sampai hati dia buat gini. Tak apa. Apa kata kita tinggalkan perbincangan sampai hati tu. Dia dah meninggal dah, dia dah jumpa dah Allah. Urusan dia dengan Allah tu dah kira dah selesai dah. Sekarang ni urusan kita dengan diri kita dan dengan orang lain. Jadi tak perlu memberi label tau. Maksudnya kalau kau tak maafkan orang, maksudnya hati kau tak lembut. Jangan bagi label macam tu. Deal dengan masalah tu sebagai masalah yang unik. Orang lain tak boleh bagi komen pasal masalah. Alah, ini kecil aja. Alah, orang lain okey je. Alah, aku maafkan mak aku okey je. Aku maafkan adik aku okey je. Asal kau macam ni? Orang lain tak patut bercakap macam tu. Kalau ada kawan-kawan kita macam tu, dia pun termasuk dalam bakul yang sama. Iaitu dia juga toksik lah dikira. Akan menyusahkan emosi hati kita. So, sepatutnya kita deal dengan masalah kita sebagai masalah yang unik. Ini ialah your problem. You yang kena duduk, kalau pun nak dengar nasihat dari orang lain, minta consultation, itu okey. First time join, best, Alhamdulillah dapat ilmu baru. Betul. Kita akan dapat banyak ilmu baru nanti. InsyaAllah. Doktor, Assalamualaikum. Doktor, Waalaikumsalam warahmatullahi. nak tanya macam mana kalau kita nak berhadapan dengan orang yang selfish. Kita dah pernah cakap dengan dia tentang perbuatan dia tu, tapi dia lagi angkuh, lagi buat lagi benda tu. So, selain daripada ignore, macam mana kita nak berhadapan dengan orang tu, sebab kita selalu nampak lah orang tu. Dan kita nampak perbuatan dia yang dia tak nak berubah tu.
Um, ini soalan yang sangat susah sebenarnya. Soalan yang lebih senang ialah, doktor, saya seorang yang selfish, apa patut saya buat? Itu soalan senang. Kalau soalannya pasal orang lain, mana-mana doktor dalam dunia ni pun dia akan gagal bagi jawapan. Susah sangat sebenarnya. Sebab saya perasan dalam bertahun-tahun kerja saya memberi kaunseling, memberi consultation masalah manusia ni, selagi mana komplain ialah tentang orang lain, maka saya akan terus bersandar je, habislah, apa aku nak buat ni. Tapi kalau komplain pasal diri sendiri, doktor, saya tak boleh tidur. Saya tak boleh tidur. Okey, best. Kan, saya cepat marah. Itu senang. Tapi kalau ceritanya orang lain cepat marah, susah sangat. So, itu sebagai introduction kepada jawapan saya lah. Jadi, kalau saya boleh memberi sedikit idea, saya tak tahu siapa orangnya, saya tak tahu apa hubungan dengan orang yang bertanya kan. Tapi tak apa. Apa yang saya boleh cakap ialah, first sekali, jangan ada mod mahu menukar orang lain. Jangan belajar benda aku nak tukar orang lain. Fikir macam kadang cuba pergi dalam sikit cerita dia. Kalau kita nak cuba faham kenapa sampai dia berperangai macam tu, insya-Allah kita akan dapat satu jawapan atau dua jawapan. Sebab masa kecil dia dididik macam ni, macam ni, macam ni. Kalau kau tak pukul, orang pukul kau. Dia jadi orang selfish. Ya? Tapi kalau kita ada kapasiti dan energi, cukup tenaga untuk buat kerja-kerja tu. Kalau kita tak ada energi tu, tak cukup tenaga untuk buat kerja ni, kita ada banyak kerja lain, energi kita pula dia cepat habis. Kita ni macam telefon yang dah kita pakai 4-5 tahun tu, yang bateri cepat habis tu. Dengar sikit atau tengok perangai orang selfish je, terus kita punya bateri low. Maka eloknya jauhkan diri. Jauhkan diri, buat kerja kita je. Sebab apa? Sebab Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata, min husnil islamil mar'i, daripada kebaikan Islam seseorang itu, tarkuhu ma la ya'ni, ialah meninggalkan benda yang tak bermanfaat pada dia. Tinggalkan. Kalau benda ni kita rasa tak boleh buat apa-apa dah, orang tu pun bertegas dengan pendirian dia, dia mungkin anggap kita ni lebih rendah dari dia, susah nak terima nasihat, tinggalkan je. Kalaulah kita ada kenal sesiapa yang orang tu respect, mungkin kita boleh cucuk sikit. Kalau ada peluang, tengok-tengokkanlah kawan kita ni, dia jenis macam ni. Kalau ada peluang. So, itu sangat saya lah. Dan saya dalam hidup saya, alhamdulillah kita semua orang dewasa, kita ada pilihan. Ya? Kita ada pilihan dalam hidup. Pilihlah yang senang. Jangan susah-susahkan diri. Biasa itu kot nasihat umum saya. Okay, so soalannya, jika isteri trauma memang susah nak, betul. Saya faham tu, susah nak apa tu saya tak tahu, tapi itulah, susahlah tu. Siapa sajalah trauma. Salam doktor, Nur Zaini tadi bagi komen, thank you tau sebab komen. Komen ni sangat membantu cikgu yang mengajar, terutamanya mengajar menghadap skrin ni. Assalamualaikum. Ada buku ke untuk subjek ini atau doktor guna PDF yang ada? Ya, saya guna PDF ini saja. Nanti kita akan share PDF ni sebab IDT ada tau maklumat semua orang yang join ni. Kita akan share PDF ni, bolehlah nak print out ke apa ke. Hadis di dalam bab kelembutan hati ini ada 180-an. 180. Okay. So tak payahlah print semua sekali, nanti tebal. Cukuplah print 10 page ke apa ke, sambil kita belajar lah, insyaAllah. Susah nak didik untuk betulkan semua keadaan. Betul? Macam mana nak kontrol marah? Jawapan saya macam nak kontrol marah, belajarlah hadis-hadis tentang kelembutan hati ni. Sikit-sikit, nanti dia akan jadi, marah tu akan jadi makin slow. Marah tu biasanya ada kaitan dengan memahami realiti diri, memahami realiti orang lain dan memahami realiti dunia. Sebab tu kita cepat marah sebenarnya. Makin kita faham realiti, makin relaxlah kita, insya-Allah. Rozaihan bagi komen, dulu saya sibuk nak orang, tapi susah diri sendiri yang dibetulkan. Kemudian orang tu
berubah. Okey, terima kasih. Ada soalan? Doktor, Alhamdulillah seronok kelas doktor ni. Memang terpukul lah kan. Saya ada beli terjemahan hadis Sahih Bukhari dah lama, dah bertahun-tahun saya tak tahu nak guna tu. Nak kena berguna kan. Tapi saya cari tajuk tu tak ada. Kita tengok, kita tunjuk kat saya. Saya rasa satu buku je kan? Dia ada dua, jilid 1, 2, 3 dan jilid 4. Apa ni? 1, 2, 3 dan 4, 5, 6. Okey. Cuba tengok hadis nombor 6000-an. Ataupun buka yang page pertama, tengok tengok kitab. Ini kitab yang ke-81. Saya cuba cari tadi tak jumpa tajuk. Nanti tengok Lepas tu, cuba tengok kitab ke-81. Kan dia ada kitab pertama, kitab permulaan wahyu. Ada tak jumpa? Ada. Kitab yang kedua, Kitabul Iman. Betul? Kitab pertama. Kalau ada 1, 2 macam tu, terus tengok kitab ke-80-an. 81 ke 82. Sebab susunan ni berbeza mengikut pengarang. Ini kitab Salat Jumaah yang kitab pertama. Kitab Salat Kau, Hari Raya. Tak apa, nanti WhatsApp saya lah. Brother Ben, tengok Puan Norafidah ni. Nanti bagi nombor saya ke, kita check Okey, boleh doktor. Kadang-kadang bila marah tu, okey, terima kasih. Tu tadi tu Puan kata apa? Terpukul Ya. Sorry tau, tak sengaja nak pukul orang. Dah lah jauh. Puan Norafidah nanti mesej saya boleh ya? Pada buku tu ya. Ya. Boleh beli. Okey, thank you. Alhamdulillah. Okay. So mukmin, Rozana kata semoga saya dapat faham betul-betul kelas ni. Okay, so slow kita sama-sama belajar. Mukmin ialah cermin mukmin yang lain. Sebenarnya kan kita ni berperangai mengikut info yang kita ada. Maklumat yang kita ada, itulah kita perangai kita. Ya, kita punya reaksi kepada perkara pun ikut info yang kita ada. Contohnya kadang-kadang info yang kita ada ialah daripada mak kita, ayah kita, adik-beradik kita. Kemudian 2-3 ustaz-ustazah yang kita pernah belajar kat sekolah mungkin. Kemudian dekat daripada TV lah, Forum Hal Ehwal Islam ke apa. Kadang-kadang info yang kita dapat yang ini, dia cuma info mungkin 50% saja maklumat yang sepatutnya seorang manusia ada. Maklumat yang lebih lagi tu, kita tak jumpa lagi. Harapannya bila kita buka kitab macam ni, kita akan baca, oh, kita kena hidup macam ni rupanya. Oh, macam ni. Tapi yang Forum Islam yang ustaz marah-marah tu pasal apa? Oh, dia marah tu sebab dia marah parti politik. Sebab dia sendiri daripada satu parti politik, dia marah parti-parti lain. Oh, patutlah cepat marah. Ingatkan, Nabi pun jenis macam tu. Kalau cakap pasal agama je marah-marah. Yang ustazah tu yang pukul saya sebab saya tak hafal tajwid tu kenapa? Oh, ustazah tu. Sebab ustazah ingat hafal. Yalah, sebab ustazah tu rasa kalau kita gagal dalam peperiksaan, nanti mak bapak kita akan marah ustazah. Sebab tu dia garang sangat. Dia takut sangat kita ni dapat D. Jadi dia kata, ingat, mat arif disukun, hukumnya 246. Jangan lupa. Kalau kita lupa, dia piapnya kita. Kan, ini iklab, ini itu, ini kan. Jadi, semua manusia dengan dia punya kekasaran, dia punya ketegasan dia, adalah sebab-sebabnya. Tapi jom kita sebagai orang dewasa, kita buka minda kita terima info-info yang baru. Kita dengar je dulu. Tak perlu pun sangat setuju. Tak perlu pun garuk kepala kita. Kenapa Nabi cakap macam tu? Cuba just relax dan terima je dulu. Dengar slow-slow kan. Lama-lama kan kepribadian kita ni akan terbentuk sebenarnya. Dengan info-info yang positif. InsyaAllah. Itu harapan saya. Sebab hidayah. Kadang bila marah dah habis rasa menyesal pula. Ya, betul. Jom kita tanya diri kita semua. Bilakah kita berbangga di atas kemarahan kita? Bilakah kita bersyukur kita marah? Susah sangat nak jumpa sebenarnya. Susah sangat nak jumpa. Alhamdulillah aku marah semalam. Tak ada.
Biasanya astagfirullah, kenapa aku marah? Betul tak Ustaz? Ustaz Suhaimi, saya nampak muka Ustaz Suhaimi. Betul Ustaz? 99% daripada masa kita marah, kita akan menyesal kemudian. Dan itulah dia fitrah manusia. Nah, itulah dia juga nature kemarahan. Sebab itu seorang lelaki pernah jumpa Nabi, dia kata Nabi bagi aku nasihat. Nabi kata la taghdab. Kemudian lelaki tanya lagi, "Yalah, tu mama kan, apa lagi lepas tu?" Apa lagi? Nabi kata la taghdab, jangan marah. Dia kata, "Yalah, tapi apa lagi?" Aku nak minta nasihat, kau bagi 2 ayat, 2 perkataan dia. Nabi kata la taghdab. Sebab apa? Bila sesiapa saja boleh kawal marah dia, insya-Allah yang lain-lain tu akan terkawal. Maksud dia, marah ialah a secondary reaction sebenarnya. Sentiasa marah sebab sesuatu. Tak adanya orang, aku ni memang kaki marah. Engkau kenapa, apa khabar? Marah. Tanya dia, "Assalamualaikum." "Apa?" katanya. Tak ada orang macam tu. "Kenapa kau marah?" "Entahlah. Aku memang suka marah." Tak ada orang macam tu. Mesti marah itu ialah secondary kepada sesuatu. Dia perkara tu berkait, bersandar atas sesuatu. Dia marah, contohnya, kenapa orang ni kuat marah? Dah 3 tahun kuat marah, kemudian dia mati. Kemudian baru kita tahu dia sebenarnya penyakit, contoh ya, penyakit kanser. Oh, patutlah rambut dia kadang-kadang macam tak ada. Dia dalam kemoterapi. Dan kanser sendiri menyebabkan kesakitan. Ada bengkak dalam perut dia mungkin. Kanser tu kesakitan. Dan bila dia kemoterapi yang masuk air dekat, masuk ubat daripada kat badan, habis ni, semua ni pedih badan. Kemudian dia akan muntah-muntah. Lah, patutlah hidup dia 3 tahun tu macam miserable sangat. Sebab apa? Sebab tu dia kuat marah. Rupanya, dia hidup dia dalam keadaan yang sangat tertekan. Sakit badan, risau gitu, gini kan. Jadi marah ialah perkara yang kedua. Dia satu hasil kepada masalah yang kita sedang hadapi. Sesuatu. Kesakitan badan, kesakitan mental, stres, tak puas hati, keras dan sebagainya. InsyaAllah. So, marah ni memanglah akan menghasilkan penyesalan. Macam mana kita boleh kata kita maafkan orang tu tapi kita tak lupa perbuatan dia, pernah tipu dan lupakan hati kita. Betul tu. Tidak ada kewajipan untuk memaafkan dan tidak ada kewajipan dalam Islam ya. Islam ni agama untuk manusia segala seluruhnya dan ini ialah ajaran yang sangat logik, ajaran untuk manusia. Ini bukan ajaran untuk malaikat tau. Islam ajaran untuk manusia. Manusia kena ikut ni. Ini cara hidup untuk manusia. Kalau Jibril senang jadi maafkan orang kot. Okay? Jadi ataupun lupakan. Jadi okey kalau kita susah nak maafkan orang, tak apa. Berusahalah sampai kita boleh hilangkan perasaan tu selagi boleh dan masih tidak berdosa kalau kita mati dalam keadaan masih marah dengan orang, dan apa lagi tak boleh lupakan orang yang melukakan hati kita pun no problem. Tak ada masalah sebab tiada kewajipan untuk melupakan apa-apa pun. Menyesal adalah lepas tu ya. Arman kata salah faham besar tu ya. Okey. Menyesal adalah lepas marah-marah, betul. Sampai sekarang anak sulung tak dapat maafkan ayahnya dan terputus silaturahim. Cucu tak dapat jumpa atuk, rindu yang teramat sangat atuknya kepada cucu tu. Ya, bukan senang ya. Bukan senang untuk melupakan, memaafkan kan. Maaf saya masuk lambat jadi tak kenal Dr. Jeffrey. Betul juga ini kelas umum ya. Saya selalu terfikir ini kelas student-student yang sama. Sepatutnya saya kena bagi introduction tapi tak apa, kita ada lagi 4 minit lagi sebelum pukul 12. Janjinya 10.30 sampai pukul 12. Nama saya Jeffrey, saya berasal dari Ipoh. Sekiranya saya dilahirkan di Kuala Kangsar, sekarang menetap di KL dekat area Ampang lah kiranya Ampang Kampung Pandan ni. Saya belajarnya dulu dekat Star Ipoh, sekolah menengahnya. Kemudian saya melanjutkan pelajaran di Universiti Islam Antarabangsa dalam perubatan. Jadi saya ni seorang doktor perubatan lah. Kemudian saya belajar lebih sikit dalam bidang psikiatri dan psikologi di USM Kubang Krian, Kelantan. Habis kat situ, sekarang saya kat
pada masa yang sama saya juga belajar diploma pengajian Islam dan saya mengambil sanad-sanad hadis. Hadis Bukhari, hadis Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmizi semua tu daripada syekh-syekh kita lah. Ada yang syekh luar negara, ada yang syekh dalam negara. So itulah dia sedikit sebanyak. Saya dah berkahwin, saya ada anak yang agak ramai. Itu apa lagi dan umur saya sekarang 43 tahun. Saya lahir tahun 78. Dan saya timbalan presiden untuk IDP. Tadlim kan bos kita. Saya ni selepas bos lah. Saya ni orang kecil je dalam IDP. Kalau saya cadangkan dan saya galakkan siapa yang dalam grup kita ni, berilah sumbangan kepada IDP sebab program-program IDP ni sangat bermanfaat. Setiap minggu ada kelas, kemudian ada kursus-kursus, kemudian ada pula bantuan kepada orang susah. Macam-macam lah. Jom kita bantu dakwah. Waalaikumsalam Syah Ikram. So okay, Nur Zaini dah faham sedikit sebanyak siapa saya. Jom kita jumpa minggu depan insya-Allah. Share lah dengan kawan-kawan. Kita akan buat kelas ni setiap minggu insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.